Dan seterusnya kita akan bawakan satu topik berkaitan dengan pendekatan dakwah era baru yang menggunakan kaedah digital untuk mendekati golongan belia. Okey, jadi kita nak bercakap lebih lanjut berkenaan dengan topik ini. Kita perkenalkan dua orang tetamu di studio terlebih dahulu, iaitu Dr. Nur Syahidah Paat, pensyarah kanan di Jabatan Dakwah dan Pembangunan Insan Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya. Juga kita bawakan Muhammad Fakrul Aiman Ahmad Ruslan, mahasiswa Jabatan Dakwah dan Pembangunan Insan Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya. Assalamualaikum, selamat pagi untuk kedua-duanya. Waalaikumsalam. Jadi silakan sedikit mukadimah kepada bagaimana program ini dilaksanakan. Silakan, Doktor. Okey, sebenarnya saya daripada Jabatan Dakwah dan Pembangunan Insan dan biasa saya sebagai pensyarah lah. Dan memang kami ada di Jabatan Dakwah, nama pun Jabatan Dakwah dan Pembangunan Insan. Jadi banyak benda lah kita buat aktiviti bersama pelajar untuk turun kepada lapangan, belajar macam mana proses berdakwah dan membangunkan insan. Itu secara ringkaslah. Jadi kita ada wakilnya mahasiswa yang berada di bawah Jabatan Dakwah dan juga Pembangunan Insan ini kan? Ya, betul. Jadi Fakrul, berapa lama dah berada bersama dengan jabatan ini sebenarnya? Setakat ni saya tahun ketiga. Tahun ketiga. Tahun ketiga. Memang minat ke macam mana tu? Macam mana boleh menyertai? Mana tak inspirasi lahamnya tu untuk menyertai? Saya daripada background sekolah agama kan. Jadi dalam bidang dakwah ni sendiri pun minat untuk orang kata bercakap ataupun sebab dia yang menarik ni Jabatan Dakwah Pembangunan Insan. Jadi pembangunan insan tu berkaitan dengan kita mengenal perkembangan diri lah kan. So saya berminat ke arah itulah. Cuba sedikit. Jadi bagaimana kaedah digital yang digunakan untuk menyampaikan mesej dakwah kepada golongan belia? Kaedah digital ya. Bila kita sebut tentang belia, memang kita kena tahulah belia yang lahir era digital ni ialah saya kira start daripada lahir tahun 1990-an hingga ke 20-an lah. Umur Fakrul lah macam tu kan. Okey, jadi mereka lahir pada tahun yang memang sangat terdedah dengan benda-benda digital ni kan. So nak tak nak memang kita kena pergi juga dengan dia. Yang paling banyak sekarang view di TikTok, menggunakan TikTok pun yang mereka yang lahir pada tahun 1990-an dan 20-an itu 29 tahun ke bawah lah. Jadi penggunaan, kalau dari segi penggunaan memang kita berusaha untuk cuba memperbanyakkan menggunakan media sosial lah untuk mendekati mereka. Okey, daripada dalam kalangan kami sendiri pun ada wujud influencer muda. Biasa yang mereka lagi ramai sebenarnya daripada kita generasi Y. Macam tu kan. Cumanya Mila, apa yang Fakrul boleh definisikan sebagai perkataan dakwah ini? Bagaimana yang terjemahan daripada Fakrul sendiri berdakwah ini? Dia kalau ikut kita faham istilah, kalau kita ikut kamus semua tu, dakwah tu kita boleh takrifkan sebagai mengajak ataupun menyeru lah. Tapi untuk mudah faham, dia lebih kepada mengajak kepada buat kebaikan. So maksudnya sekarang ada satu pendekatan baru yang ikut era digital. Maksudnya seusia saya sekarang lah kan, yang membawa kepada pendekatan menggunakan dakwah digital ni. Jadi dia sebenarnya tidak semestinya kalau daripada dakwah itu mesti di kalangan agama, mesti background di agama. Contoh macam kita tengok Alif Sata sendiri kan, dia menggunakan kuasa digital tu untuk menarik, untuk influence orang kan, untuk buat kebaikan. Tiba-tiba ramai anak ya, betul. Waktu subuh datang kan. Tapi sebelum tu dia mula dulu dengan cara menjaga kesihatan kan. Saya rasa itu cara pendekatan berdakwah terkini ke? Dia tak mula dengan agama terus, maksudnya menekankan sesuatu do's and don'ts kan. Itu kan kadang-kadang buat anak-anak muda macam lari kan, macam apa ni susahnya, banyaknya benda, banyaknya restrictions kan. Tapi style dakwah sekarang ni pada doktor, apa yang dah bezanya tu? Ya, sebab kan dia lahir pada zaman yang skini. Jadi memang kita kena turun level macam dia, ikut apa kesukaan dia. Okey, itu adalah cara kita dakwah ni sama je macam lain. Kita berkomunikasi dengan orang, macam mana kita nak mempengaruhi orang. Okey, jadi kita nak mempengaruhi remaja ataupun belia era digital, kita mempengaruhi apa benda yang dia suka, apa yang dia nak. Dakwah is sebab
kita bagi apa yang dia nak, bukan tentang kita sangat, tapi bagaimana kita memberi manfaat, apa yang dia suka, barulah kita boleh tarik dia. Jadi kalau betul kaedah Arif Satar tu tadi, memang betul lah, itulah tekniknya. Tak boleh start dengan benda yang nampak macam overly strict ataupun formal. Memang dia akan lari punya macam tu. Contoh kan macam dulu-dulu kan. Contohlah ni bagi saya contohlah kan. Kalau tak pergi solat subuh berjemaah ramai-ramai masuk neraka contoh. Itu mungkin pendekatan dulu tau. Jadi budak-budak sekarang kalau dengar ni dia jadi macam tak naklah apa ni tak terlibat. Tapi Alif Satar menggunakan pendekatan yang berbeza. Ya, betul. Jadi ramai kan. Fakul sendiri macam mana? Apa you punya pandangan tentang apa yang dilakukan oleh Alif Satar ni? Dia kalau sebagai seorang belia remaja kan, saya sendiri pun akui dan sangat-sangat sedar yang mana fasa belia ni lalu fasa satu perkembangan karakter, nak kenal personality. Dan di mana apabila melalui fasa itu sendiri, kita sekarang terbuka dengan macam-macam pendedahan, dengan trend kan, ikutan. Jadi sama ada benda tu baik ataupun tidak, ataupun maklumat tu sahih ke atau tidak, kita terima. Dan benda tu sebenarnya kena ada satu orang ataupun satu entiti lah yang akan guide, akan tunjukkan untuk entiti misalnya benda kuduah yang betul kan. So benda tu secara tak langsung bila kata sebabkan kita tahu masa remaja sendiri pun dah memang terdedah, dah memang banyak dengan telefon sendiri kan, sebagai contoh. Jadi benda tu secara tak langsung pendekatan yang sangat baiklah untuk lebih akrab dengan agama, tapi melalui kaedah yang mesra dengan perkembangan karakter remaja masa kini. Betul. Guide yang ulung untuk kita yang beragama Islam, Al-Quran dan Sunnah, itu adalah yang semestinya. Tapi apabila turun ke lapangan media sosial, anda terpaksa bersaing dengan elemen-elemen yang sebaliknya. Ya, betul. Jadi bagaimana untuk memastikan bahawa mesej itu sampai dan kita pula tidak terikut-ikut dengan mesej-mesej lain yang ada di lapangan media sosial, kerana terlalu banyak lagi yang negatif daripada yang positif, terutama sekali di media barat yang sengaja sebenarnya mengeluarkan kenyataan-kenyataan ataupun video-video yang tular untuk menyesatkan masyarakat. Saya percaya mereka untuk menyesatkan masyarakat. Yang sesat tu lagi seronok tu. Ya, yang sesat tu yang jadi seronok, yang ikut trend macam-macam kan. Yang kalau kita tengok pada dasarnya memang tak selarilah dengan ultimate guide kita tadi. Bagaimana untuk bersaing di media sosial? Bagaimana untuk bersaing? Kalau kita nak tahu lah, kalau TikTok kita nak lalu ke FYP tu kan, bagi saya lah yang dah duduk dengan remaja, memang saya mahasiswa, saya umur mereka kebanyakannya kan. Jadi pada saya, diorang ni suka kepada sesuatu yang original, authentic, tak fake. Sebab tu kalau yang konten-konten yang nampak macam fake ni tak laku dah. Kan? Jadi dia nak sesuatu yang nampak ada apa dia punya transparent, yang betul-betul jujur, yang berkait dengan diri mereka. Kan? Itu sebenarnya kita jadi diri kita sendiri kalau dari segi konten lah. Jadi diri kita sendiri dan betul-betul jujur, transparent, tak keras, tegas tapi tidak keras. Itu adalah saya rasa boleh lebih menarik mereka lah. Macam Fakrul sendiri, apa elemen yang paling diterapkan oleh Fakrul dalam berdakwah ni? Elemen. Kalau daripada saya sendiri, sebabkan saya pun seorang belia dan seorang remaja kan. Jadi saya sangat memahami di mana kadang fasa remaja ni, kalau kata dalam Islam sendiri tu dipanggil murahiqah, fasa peralihan. Di mana ketika itu dia akan sedang lalui penderitaan, macam kadang kita tengok banyak depression, tekanan, stres, dan benda tu apabila sebagai seorang remaja sendiri pun, sebagai seorang belia sendiri, saya menyedari benda-benda yang macam tu dia apabila
seorang belia sendiri yang menjalankan dakwah tu, dia lebih memahami apa kehendak, apa keperluan belia itu. Jadi apabila dia memahami dan dia merasai, maka akan timbul orang kata jiwa lah kan. Satu jiwa yang betul-betul macam erat dengan rupanya dia sangat-sangat faham dengan keadaan aku dan dia tahu apa keperluan aku sekarang mengikut keperluan dan kehendak dunia sekarang macam mana. Macam Fakrul kan, bila cakap berkenaan dakwah ni, kita selalu macam fikir dakwah dalam skala besar kan. Contoh macam kita tengok nama-nama besar macam Umar Sulaiman, Mufti Meng, atau kalau kita pergi lokal Habib Ali Zainal kan. Maksudnya kalau mereka berdakwah tu dalam skala besar kan, di kawasan yang ramai, kiranya yang menonton, mendengar tu pun ramai. Tapi sebenarnya dakwah ni kalau kita perkecilkan definisi dia tu, boleh saja berdakwah dengan rakan-rakan. Ya, betul. Tertentu pada macam yang Fakrul cakap tadi kan. Jadi pandangan Fakrul sendiri bagaimana untuk kita menggalakkan golongan belia untuk berdakwah? Maksudnya macam Fakrul cakap tadi, tak semestinya orang dalam bidang keagamaan saja boleh berdakwah kan. Macam mana Fakrul? Dia contoh dalam bila sebab dia perkataan dakwah, jadi perkataan dakwah ni orang kata dia relate tu agama lah kan. Tapi kalau kita kata mengajak kepada kebaikan, orang lagi mudah faham, lagi mudah terima lah sebenarnya. Contoh kalau kata saya sendiri pun untuk kita buat kebaikan tu kadang kita tunggu macam aku pun orang kata nanti hipokrit pula, kata macam-macam lah kan pandangan orang semua kan. Jadi saya bila kata duduk dalam keadaan tu, saya sendiri pun teringatlah satu kata orang alim, di mana orang alim tu kata kita buat baik, orang kata berdakwah sampai kita jadi baik. Bukan bila kita dah baik baru kita nak berdakwah. Sebabnya nak jadi kita yang baik tu tak tentu lagi bila kan. Takut tak sempat nak jadi baik, dah pergi dulu. Maksudnya dalam masa kita buat kebaikan, ajak orang buat kebaikan, dalam masa yang itu pun kita sama-sama tanam untuk ubah diri sendiri. Sedang memberi peringatan kepada diri sendiri, ya betul. Dan untuk penonton-penonton Selamat Pagi Malaysia yang mungkin ingin mendekati mesej dakwah anda, bagaimana untuk mereka ikuti Doktor dan juga Fakrul di media sosial? Macam mana Fakrul nak mengikuti di media sosial? Kalau di Jabatan Dakwah sendiri memang ada IG lah, Instagram, Jabatan JDPIUM di situ. Okay, dan kalau kata untuk orang kata masa kini pun kami bergiat aktif dalam untuk membangunkan satu NGO, iaitu NGO yang dinamakan Young Dakwah Ambassador. Maksudnya daripada Young Dakwah Ambassador ini satu pertubuhan yang dijalankan oleh tenaga-tenaga muda sendiri, yang dakwah ambassador, dan kami mendapat bimbingan yang rapat daripada lecturer. So dia lebih kepada memfokuskan kepada orang kata grow mindset remaja, macam mana pemikiran, perkembangan karakter dan untuk mengenali personality dan sebagainya lah. Doktor rasa untuk apalah yang preachers kita ni kan, pendakwah muda, pendakwah belia kita ni, perlu ke mereka kekalkan satu image yang baik? Sebab tengok kalau kita ada pendakwah muda, tak lama lepas tu nanti akan ada isu yang menimpa tu kan. Terutamanya kes-kes yang berkaitan dengan perkahwinan. Jadi untuk macam mana ni kita nak mengekalkan image kan? Itulah nak pegang terma mendakwah tu kan untuk golongan belia ni. Macam aku cakap, orang belia ni kan dia masuk dalam fasa peralihan kan. Jadi dia prone to mistakes kan. Jadi bila dia berdakwah tu nanti orang akan cari kesalahan dia. Macam mana kita nak tangani situasi-situasi seperti ini dan menggalakkan lebih ramai anak muda supaya berdakwah lah? Pertamanya kita jangan judge terlalu cepat lah. Kan? Bila ada golongan muda yang nak try pergi berdakwah, nak cuba benda tu, kita bagi galakkan pada dia. Kita tak boleh terus kecam dia apa mistake yang dia buat. Sebab dia akan takut dan orang lain pun akan takut juga. So kita bagi galakkan lagi kat dia. At the same time, kita pun guide dia. Yang golongan yang lebih berpengetahuan, lebih berpengalaman, ini kita kena guide dia. Pergi rapat dengan dia. Dan bagi ruang dia sebenarnya. Mereka ni sebenarnya confused. Mereka sebab terlampau banyak maklumat, rasa nak jadi macam orang lain juga. Jadi dia takut tak boleh. So maksudnya kita jangan bagi dia stres macam tu. Kita bagi dekat kat dia, kita boleh berbincang. Sediakan satu ruang yang selesa, selamat dan gembira untuk golongan ini supaya dia boleh berkongsi dan kita boleh jelaskan apa yang betul, apa yang tak betul. Tapi dengan cara yang sangat mesra lah saya kira. Ada empati di situ. Paling penting kita tengok kepada mesej yang disampaikan
disampaikan, bukan kepada messenger itu. Pendakwah itu mungkin berbeza, tetapi apa yang disampaikannya kalau berdasarkan kepada ultimate guide kita tadi itu, Al-Quran dan Sunnah, maka itulah message yang boleh kita terima. Jangan kita terlalu agungkan pendakwah tu, bila jadi insiden-insiden macam tu kita pun rasa down sebab kita ikut dia kan. Jadi message itu yang lebih penting pada saya, bukan siapa yang menyampaikannya. Kalau message itu betul, maka insya-Allah kita akan berada di landasan yang tepat, dan kita ucapkan selamat berjaya kepada tim-tim pendakwah muda kita. Baru berkecimpung dalam bidang ini. Bukan mudah ya, banyak cabaran yang perlu dilalui untuk menjadi seorang pendakwah ini, dan juga doktor sendiri untuk mendidik pendakwah-pendakwah muda ini supaya mereka menjadi pendakwah yang berjaya satu hari nanti dan juga dikenali insya-Allah satu hari nanti. Okey, terima kasih kepada Dr. Nur Syahidah dan juga Muhammad Fakhrul Aiman bersama kita hari ini untuk berkongsi apakah antara pendekatan terkini untuk kita berdakwah kepada golongan belia dalam era digital.